Dia kata, betul kan ni? Dah lah kawan tu sakit kepala, badan nak mati sebelah, dia suruh tebuk lubang kat kepala, tarik darah. Sebenarnya itulah ubat dia. Ya. Jadi Imam Ghazali kata, jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan guru. Sebab orang tua-tua ni dia ada banyak pengalaman dia lagi. Adab belajar yang keempat, belajar ilmu mana-mana pun, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, seboleh-bolehnya biar satu-satu aliran dulu. Macam kita lah nak ajar budak-budak muda kan cara semayang. Mereka ni tak tahu cara semayang. Kita ajaklah mazhab Syafi'i dulu. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau orang mazhab Hanafi, dia ajaklah mazhab Hanafi dulu. Jangan umur 11-12 tahun kita duk ajak dah. Imam Syafi'i kata macam ni, Maliki kata macam ni, Syiah Zaidiyah kata macam ni. Orang yang tidak bermazhab kata macam ni. Budak tu pening. Dah aku nak semayang macam mana ni? Angkat takbir pun 4-5 jenis. Khayam tangan pun 4-5 jenis. Bacaan-bacaan pun 4-5 jenis. Jadi dia pening tu pun. Kita bagi mudah dulu. Bila dia dah selesai dah, dah satu peringkat tu, tak apa lah dia nak kaji mana-mana mazhab pun tak apa dah. Yang peringkat awal ni belajar satu-satu dulu, adab belajar. Macam orang nak belajar ilmu tarikat lah, jumpa Tok Syekh. Tarikat Naqsyabandiyah pun dia ambil masa tu, tarikat Syazaliyah pun masa tu, tarikat Chistiyah pun masa tu, semua nak amal sekali. Tiap-tiap satu tu amalan banyak pula tu. Dia nak amal semua sekali jadi tak betul. Dia datang miring. Dia kena satu-satu dulu. Dah boleh satu dah, tambah tak apa. Nak gaji yang lain tak apa. Jadi masuklah kita kepada pelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini masih adab yang keempat, sambungan adab yang keempat. Dan kalau sempat kita masuk adab yang kelima, adab pelajar yang kelima. Hari ini 2 muka surat. Biasanya saya bagi 2 muka surat, tapi rasanya hari ini 1 muka surat je sempat kita belajar. Sebab sebelum ini saya type sendiri, jadi tulisan dia besar sikit. Jadi 2 muka surat boleh habis. Ini saya terus photostat daripada terjemahan Ihya ni. Tulisan kecil-kecil, 1 muka surat pun banyak benda dah sebenarnya. Kita buat sekadar yang mana sempat lah. Okay, bahagian atas tu saya dah kosongkan, sebab yang tu kita belajar dah minggu lepas. Sambung yang bawah tu. Adab yang keempat. Adab yang keempat dia apa tadi? Belajar satu-satu aliran terlebih dahulu. Mengenai itu berkata sebahagian ulama, barang siapa memerhatikan aku pada tingkat permulaan, yakni bidayah, maka jadilah dia orang benar, orang siddiq. Siapa yang tengok ulama ni pada permulaan agama dia, kita kata orang yang tengok tu kata betul lah tu. Dan barang siapa memerhatikan aku pada tingkat penghabisan, pada peringkat tinggi, ulama ni sampai peringkat tinggi, orang biasa tengok dia, maka jadilah dia orang zindik. Sebab apa? Ilmu kita ni tak sampai kita nak menilai tahap ulama yang besar-besar. Contoh yang mudah dulu, kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia pesan daripada anak murid dia, hati kita ni nak kena dididik. Jadi salah satu cara nak didik hati ni, makanan kena jaga. Makanan sedap-sedap jangan duk makan selalu. Makan makanan yang biasa-biasa yang dapat kuatkan tenaga. Jadi satu hari keluarga salah seorang pelajar ni datang, dia tengok Syekh Abdul Qadir tengah makan ayam. Dia kata, apa Tok Syekh ni? Kata anak murid semua jangan makan sedap-sedap, dia makan sedap-sedap. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani kata, budak tu boleh makan sedap-sedap, tapi dia kena sampai tahap aku dulu. Jadi ada rahsia di situ, kan? Macam Syekh Abdul Qadir ni, dia sungguh pun orang hidangkan dia makanan sedap-sedap, tapi hati dia tak terpengaruh lah dengan benda tu. Dia makan sedap pun dia rasa biasa saja. Kita yang nampak dia makan sedap, dia makan terbiasa. Dah orang hidang dia makan. Bukan yang dia minta, dia kata hari ni ayam, esok nak makan burger, lusa pizza. Dia kata orang hidang dia makan lah. Kalau ikutkan, dia tu banyak berpuasa, makanan pun yang biasa-biasa, makan sikit. Jadi kita tak tahu cerita ni, kita akan pertikai orang atas. Jadi ada benda boleh pertikai, ada benda kita tak boleh pertikai lagi. Baik, dalam ayat tu tadi dia ada sebut bidayah. Barang siapa memerhatikan aku pada tingkat permulaan bidayah. Kita teringat kitab Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ni dia 3 peringkat. Yang paling bawah sekali Bidayatul Hidayah. Permulaan kepada petunjuk. Satu kitab, ramai orang mengajar kitab ni. Tingkat yang pertengahan Minhajul Abidin.
Tingkat yang tinggi Ihya Ulumuddin. Bidayatul Hidayah tu permulaan bawah. Okey, apa maksud zindik? Zindik ni orang yang menyeleweng. Dia di luar dari Islam pun ada, dalam Islam pun ada. Dia ni berbeza dengan munafik. Orang munafik ni hati dia tu tak mau pada Islam, tapi dia pura-pura. Yang zindik ni dia cuba nak seleweng agama. Imam Ghazali ada bagi contoh tentang orang zindik dalam kitab Munqidh min ad-Dalal. Dia kata Imam Ghazali antara contoh orang zindik ni, orang tu percaya seluruh alam ni jadi dengan sendiri, bukan Tuhan cipta. Kadang-kadang dia duduk dalam agama Islam, tapi dia kata alam ni semua jadi. Tuhan memang ada, Allah memang ada, tapi yang alam ni semua jadi sendiri, bukan Allah yang cipta. Allah tak ada campur tangan dalam hal tu. Yang ni orang zindik, salah satu contoh. Salah satu contoh lagi, mereka ni percaya Allah ciptakan seluruh alam, tapi dia kata alam akhirat tu tak ada. Kita mati-mati tu habis. Segala syurga, neraka, alam kubur, dosa, pahala, itu tak ada. Kita mati-mati tu habis. Yang tu. Yang ni orang zindik. Kerana tingkat penghabisan itu mengembalikan semua amalan kepada batin, dan segala anggota badan tetap tidak bergerak selain dari amalan fardu yang ditentukan, maka tampaklah bagi orang yang melihat bahawa tingkat penghabisan itu suatu perbuatan batil, malas dan lengah, amat jauhlah daripada itu. Ini contoh dia. Satu orang ulama ni, zaman dia belajar dulu cukup rajin baca Quran, sehari 1 juzuk. Lepas tu solat sunat pula sehari 30-40 rakaat. Tapi bila peringkat dia meninggi jadi ulama kan, dia kurang. Solat sunat pun kurang, baca Quran pun kurang. Kenapa jadi macam tu?